kita kadang-kadang kita tengok orang lain, oh orang ni ada anak tapi dia keluar cantik, bergaya, sopan, bersih, kemas. Jadi kita pun sebagai seorang ibu, kita pun kena macam tu juga. Membanding ni rasa macam not fair lah kalau dalam keluarga antara siblings. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera kepada anda sedang menonton TV3 sekarang ini. Anda bersama dengan Farin dan juga saya Hawa. Wanita hari ini untuk 23 Mac hari Rabu. Harapnya hari anda dah cukup cemerlang lah hari ini. Senyum-senyum saja. Walaupun orang kata pertengahan minggu ni mungkin ramai yang dah semakin kata alamak semakin banyak kerja dan sebagainya, tetapi kita harap anda terus ceria, cergas dan bersemangat untuk meneruskan hari, termasuklah untuk bersama-sama dengan kita dalam satu lagi topik yang sangat menarik. Apa dia, teruskan bersama dengan kami. Tapi sebelum tu Hawa, kita nak kongsikan sesuatu. Ini satu berita yang cukup menggembirakan lah, terutamanya buat ibu bapa ataupun mereka yang baru ataupun akan melahirkan anak. Berita baik, cuti bersalin kini 98 hari. Cuti paternity lelaki 7 hari. Dan ini selepas Rang Undang-Undang Kerja Pindaan 2021 diluluskan di Dewan Rakyat. Dan ini juga merupakan satu berita baik kepada para ibu, para bapa ataupun suami isteri yang menantikan kelahiran cahaya mata. Dan saya kira semalam baru saya baca tentang berita ni, saya kata macam, oi, tak adil lah kalau perempuannya ditambah. Rupanya lelaki juga, para suami juga sekali. Daripada 3 hari jadi 7 hari. Jadi bolehlah para suami pastikan 7 hari itu dapat membantu ataupun bersama dengan isteri sepanjang tempoh berpantang seminggu yang pertama. Okey, dan seterusnya lah, kalau kita tengok cuaca sekarang ni Kak Farid tak menentu. Kalau kita tengok siang panas saja, tapi petang kadang-kadang hujan lebat sangat. Dan Meteorologi Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah pun memberi nasihat ataupun amaran kepada kita lah untuk hadkan aktiviti di lokasi yang berisiko pada waktu petang. Okey, tentang hadkan aktiviti ni bagi mereka yang tidak ke mana-mana tidak mengapa. Tetapi bab kata saya, mungkin ramai mula dah teruja nak merancang hujung minggu, bercuti di pusat peranginan, di tanah tinggi, di tepi pantai dan laut sebagainya. Pastikan anda sentiasa memeriksa dan mengemaskini informasi terkini tentang keadaan cuaca dan juga di lokasi yang ingin anda pergi ataupun ziarah. Betul. Sekarang ini bila cuaca tak menentu, bukan saja kita bimbangkan tentang banjir, tanah runtuh pun kemungkinan berlaku juga. Jadi apa-apa aktiviti riadah tu kita tengoklah lokasi tu macam mana. Tengok cuaca macam mana juga. Awak ni macam mana? Main basikal pernah nak kena hujan petang-petang? Tak sangka hujan turun? Pagilah pernah hujan. Berhenti rehatlah sekejap. Okey. Cerita pasal berbasikal juga. Kita nak ucapkan tahniah kepada The Pocket Rocket Man, Dato' Azizul Hasni Awang, kerana berjaya meraih gelaran sebagai olahragawan kebangsaan 2019-2020. Dan itu menjadikan Dato' Azizul sebaris dengan legenda sukan tanah air Datuk Rashid Siddiq, Datuk Lee Chong Wei apabila dinobatkan buat kali keempat Dan tahniah juga kita ucapkan kepada Chong Min, diberi anugerah sebagai olahragawati terbaik. Atlet wushu wanita negara, dan beliau juga menjadi atlet pertama dari sukan wushu yang dinobatkan sebagai olahragawati kebangsaan 2019-2020. Dan memang hebatlah kalau kita tengok mengimbas kembali apa yang diraih oleh Dato' Azizul Hasni. Sebelum ini beliau pernah meraih gelaran olahragawan kebangsaan pada tahun 2009, 2010 dan 2017, dan ini adalah yang terkini. Tadi 4 kalilah, sama dengan legenda-legenda sukan yang lain di negara kita. Dan kita tak lupa juga kepada atlet memanah para kebangsaan, iaitu S. Suresh yang dipilih sebagai olahragawan Paralimpik kebangsaan. Tahniah kita ucapkan buat ketiga-tiganya. Terus harumkan nama Malaysia. Okey, baik. Tadi saya katakan tentang topik yang sangat menarik. Sejujurnya, seikhlasnya dari hati saya harapkan topik kita pada hari ini bukan saja wanita, tapi suami, para ibu bapa, ahli masyarakat, individu yang bujang sekalipun
telefon. Mungkin ada anak-anak kecil yang bersama kita. Pastikan anda bersama kami kerana hari ini topik kita tentang banding membanding, Hawa. Itulah saya rasa bila semua dengar banding-banding, saya pernah banding diri saya dengan orang lain. Orang lain pernah membandingkan saya dengan orang lain. Sebab itulah kita nak ajak semua untuk sama-sama kita bincangkan. Itu awak cakap yang itu. Ada remaja lain membandingkan diri mereka dengan awak. Dia kata, awak comel, saya tak comel, macam-macam lagi. Ya. Tapi kalau nak tengok betapa pelbagainya banding membanding ini dalam diri, dalam masyarakat, apa kata kita saksikan TikTok ini terlebih dahulu. Dalam hidup ni, kalau kita cuba bandingkan diri kita dengan orang lain, kita takkan pernah rasa cukup. Kita takkan menang, kita takkan puas, malahan kita takkan gembira pun. Tapi kalau kita tengok diri kita yang semalam dan cari apa yang kita boleh baiki hari ni, kita akan sentiasa ke depan. Jangan pernah mengalah. Life is not a race. It is a marathon on your own pace. Macam sudah lewat lah. You tak mau pergi kenduri Ilam Yalah. Jom semua, kita pergi kenduri. Jom Kak Rin. Tapi you all ada bawa hadiah ke nak pergi kenduri Ila ni? Adri nak bagi angpau, you bagi apa? Nisong, I bagi handbag. Senang, I bagi apa? You, hebat juga hadiah you all. Tapi tak boleh lawan lah I punya hadiah. Tu, Bipa tu. Diam je dari tadi. Ada hadiah ke tak tu? Ni, Kak Usah punya. Terima kasih. Dia letak tak? Kak Bipa tu main tangan kosongnya. Dah lah makan pun banyak tadi. Tak tahu tak bawa apa kot. Kak Bipa datang lah. Selamat mengantik baru, Ila. Ni hadiah untuk Ila. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Satu kompilasi TikTok untuk topik kita pada ini yang cukup menarik dikompilasikan oleh wartawan kami Syifa. Terima kasih Syifa. Tapi kalau kita lihat tadi Hawa, sebenarnya pelbagai situasi itu baru sikit sebenarnya dalam masyarakat kita. Hadiah pun nak dibanding-banding. Tentang anak masuk sekolah berasrama ataupun tidak, tentang keputusan report kad anak nak dibanding-banding. Hadiah awak lagi besar, lagi kecil. Kadang-kadang sampaikan pasangan kita pun nak dibanding dengan orang lain. Jadi saya kira itu sebenarnya satu masalah. Nampak macam tak ada apa-apa, nampak macam biasa. Tetapi ia menjadi satu masalah yang saya kira sebenarnya sangat-sangat kronik kalau kita tak kawal atau bincangkan. Dia nampak macam biasa sebab seolah-olah budaya banding-banding ni sebati dengan diri kita ni kan sebagai seorang manusia, dan mungkin juga Fahrin kita boleh tengok budaya banding-banding ni dari sudut yang lebih positif. Okey. Maksudnya kita bersaing untuk menjadi lebih baik. Tetapi ada kalanya juga ia boleh menjadi negatif apabila ia menjadikan seseorang rasa terlalu rendah diri, tidak bagus, dan kemudian itu kepada diri. Tetapi kalau kepada mungkin orang lain yang kita banding-bandingkan itu seperti macam anak kecil, seperti pasangan, seperti kawan dan sebagainya, malah ada yang diejek-ejek dan sebagainya. Itu yang kita akan bincangkan sebentar saya lagi, tentang mungkin ada positifnya, tapi kalau Hawa tanya pada saya, macam banyak negatifnya. Lebih-lebih lagi sekarang kita ada platform media sosial yang menyebabkan masalah ini lebih kronik. Ya, itu cukup mencabar kan. Dengan ada media sosial ni, tekanan kepada diri sendiri juga. Okey, apa pun semua ni kita akan bincang sama-sama dengan tetamu kita selepas ini yang akan kongsikan pengalaman dan juga tip-tip juga. Kepada mereka juga, kalau anda ada sebarang komen dan pendapat, saya pasti ramai yang ada pengalaman, kongsikan bersama kami di ruangan komen Facebook kami, dan jangan lupa untuk follow Instagram WHI TV3. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini, wanita hari ini. Setiap individu mempunyai kisah dan jalan hidup yang berbeza. Ada yang direzekikan mempunyai sebuah keluarga yang bahagia, pekerjaan tetap, termasuk tempat tinggal yang selesa.
Walau bagaimanapun, ada juga sesetengah dari kita yang kurang bernasib baik. Hal ini boleh menimbulkan perasaan iri hati sehingga membuatkan seseorang itu mula membandingkan kehidupannya dengan yang lain. Seperti yang kita tahu, budaya banding-membanding ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia sudah sinonim dengan masyarakat kita sejak dari kecil lagi. Jika di alam persekolahan, kita seringkali dibandingkan dengan keputusan peperiksaan antara adik-beradik yang lain dan tanpa disedari sifat ini terbawa-bawa hingga beranjak dewasa. Seiring berjalannya waktu, sikap banding-membanding ini akan menimbulkan rasa iri hati dan membuatkan seseorang itu kurang keyakinan diri. Justeru, apakah cara untuk menghilangkan sifat banding-membanding ini supaya kita lebih bersyukur atas nikmat yang telah dikurniakan? Lebih bersyukur atas nikmat di dunia. Adakah kita sebenarnya selama tak bersyukur? Mungkin juga sebab tu kita suka banding-membanding. Tapi itulah dia yang kita nak bincangkan pada hari ini dengan tetamu-tetamu kita. Tapi seperti mana yang kita katakan daripada awal tadi, Hawa, terima kasih kepada mereka yang bersama kita di Facebook Live Wanita hari ini dan dah mula ada komen. Kita nak ucapkan terima kasih pada Natirah Muhammad Yusof. Katanya dibanding-bandingkan itu menyakitkan. Bagi saya tak perlu buat perbandingan kerana setiap orang ada rezekinya masing-masing. Latar belakang berbeza-beza. Kita mungkin lebih dari sisi lain tetapi orang lain pula lebih dari bidang lain. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Banyakkan bersyukur, semoga hati lebih gembira. Seterusnya, Awak. Kalau bersyukur lagi tenang kan. Dan daripada Cik T pula di Facebook kita, dia cakap kalau membanding dan berfikir positif itu baik. Tapi kalau membanding tapi mendorong tekanan itu tak baik dan menjadi punca permasalahan. Kedua-dua perkongsian ni ada betul dia. Sebab bila cakap positif tu maksudnya kalau kita banding diri kita dengan orang lain, mungkin kita nak jadi lebih baik. Tapi kalau kita banding orang lain, anak dengan anak, itu. Lepas tu kita sendiri rasa rendah diri sampai menekan diri. Okey, tapi apa pun hari ini kita juga bersyukur kerana kita ada dua orang tetamu bersama dengan kita di studio. Kita ucapkan selamat datang. Terima kasih bersama dengan kita pada hari ini Dr. Azuraida Syahdan, pakar kepimpinan diri dan keluarga. Terima kasih Doktor bersama kita. Dan sahabat kita ni Zack American, influencer media sosial dan juga pengacara TV. Masya-Allah. Ada doktor Tak ada. Boleh Dr. Zack. Bukan. Amin. Okey. Baik, mungkin kita mulakan dengan doktor dulu kan. Kalau kita melihat sebenarnya seperti mana yang kita katakan daripada awal tadi, budaya membanding ni sebenarnya dia dah jadi macam tradisi. Budaya ada dalam diri manusia dan kita semua. Kalau orang kata orang Melayu kadang-kadang macam itu kan. Tapi adakah betul kalau saya katakan sekarang ni penyakit lah ataupun budaya banding-membanding ni lebih kronik sebenarnya, Doktor? Itulah Farin, betul ni. Sebenarnya kan orang kata bagaimana acuan begitulah hasilnya kan. So mungkin kalau kita bercakap pasal budaya, sebenarnya kita ni telah serasi semenjak dari kecil kita diterapkan dengan budaya banding-membanding ni. Tidak hanya di dalam institusi keluarga tetapi juga dekat sekolah. Bila kita pergi sekolah, cikgu start banding-bandingkan kita. Lepas tu bila kita balik rumah, parent kita membanding-bandingkan kita antara adik-beradik kita yang lain. Jadi dia dah menjadi a part of our life in which dia result menjadi kita punya kepercayaan. Kepercayaan kita akhirnya lead kepada kita punya kelakuan ataupun tingkah laku yang menyebabkan kita membesar dengan tingkah laku tersebut dan kita rasa benda ni normal je. Muka Hawa macam Niloufar, muka Niloufar macam Hawa. Jadi bagi kita perkara tersebut adalah perkara biasa. Sebenarnya ianya bukanlah sesuatu yang biasa, tapi disebabkan kebiasaan yang telah membentuk dan menjadi kepercayaan kita, benda tu menjadi terbiasa. Tambah lagi zaman sekarang media sosial. Bila ada media sosial, jadi orang kata lebih besar pengaruhnya berbanding dengan zaman dahulu. Bukannya tak ada zaman dahulu, dari dulu lagi ada, sekarang pun ada. Cuma sekarang lebih meluas disebabkan media sosial tadi. Dia jadi lagi mencabar, ada butang share, ada butang retweet. Siapa saja boleh baca. Bukan satu Malaysia, satu dunia boleh baca. Macam Hawa lah. Hawa pengacara wanita hari ini. Tapi cukup menarik tahu, Zack. Kalau kita sebenarnya, kalau dulu kita lihat skalanya kecil. Kalau kita tengok, bang, orang sebelah rumah tu beli kereta baru, beli pabuk baru. Sekarang ni kita tak payah benda depan mata. Benda yang satu Malaysia, satu dunia kita tengok,
dah mula terasa nak membanding, kurang bersyukur dan sebagainya. Itu masalah kita sekarang. Kalau pemerhatian Zack sendiri macam mana? Tambah dengan ada media sosial ni, bahaya dia budaya banding-banding ni. Zack ni influencer. Sebenarnya Allahumma salli alaihi wasallam. Saya bukanlah influencer yang bagus sangat pun, tapi kalau orang mendapat kebaikan daripada apa yang saya katakan, alhamdulillah lah, tu pahala MLM untuk saya. Tapi benda-benda macam ni kita tak boleh elak. Dia seperti fasa kehidupan. Dalam setiap hidup kita, kita akan melalui fasa-fasa tu. Saya suka dengan bila Abang Farid dengan Hawa menyentuhkan konsep bersyukur. Dalam hidup ni, itu adalah benda yang paling susah kita nak dapat. Syukur. Kadang-kadang kita terlalu meminta apa yang kita nak, sedangkan kita lupa Tuhan dah bagi kita apa yang kita perlu. Jadi dengan sosial media ni, susah untuk kita mendidik syukur, susah untuk kita mendidik ikhlas, dan susah untuk kita mendidik, sabarlah, ini rezeki orang. Kan? Mungkin aku punya perjalanan hidup macam ini. Cabarannya biasa nampak begini. Social media ni bukannya real life. Dia adalah bagi saya sebuah katalog di mana orang boleh menjadi, orang boleh showcase, orang boleh jadi hero. Di mana dalam kehidupan sebenar dia bukannya orang yang hero macam ni sekalipun. Dia boleh portray, dia boleh jadi apa-apa saja dalam social media. You know, tak ada siapa pun dalam social media nak tunjuk yang mereka ni sedih. Siapa yang nak buat kan? Melainkan kalau kita ada agenda-agenda kita nak buat, ada all this marketing, orang kata bad marketing, good marketing kan. Bagi saya, apa-apa saja yang kita buat dekat social media itu secara tak langsung menggambarkan peribadi kita sendiri dalam kehidupan sebenar. So itu adalah cabaran yang kita lalui sekarang sebenarnya. Dia sebenarnya bila macam tu, itulah sebenarnya wujudnya fake people. Orang-orang yang palsu ni, kehidupan yang palsu ni sebenarnya dekat wujudnya. Tunjuk yang baik-baik saja. Betul. Okey saja kan. Okey, dan kalau kita lihat, memang banding-banding ni jadi kat mana-mana saja, tempat kerja ke, kat rumah ke. Dan sekarang ni kita nak fokus kat ibu bapa. Sebab baru-baru ni ada seorang budak ni lah kan, dia share di Instagram story, katanya sedih sebab tak dapat masuk sekolah asrama penuh. Lepas tu mak ayah bandingkanlah, cakap takkanlah tak dapat masuk sekolah asrama penuh langsung. Kawan dia boleh dapat, kenapa dia tak boleh dapat? Jadi boleh ke kita kata benda ni perlu ke untuk nak bandingkan ni? Benda ni dah old school sangatlah cerita pasal masuk kan, terlalu lama tahun lah. 2022 masih ada lagi yang membanding-banding dengan sepupu lah, dengan apa semua tu tentang budaya ini. Mindset ini. Betul. Sebenarnya kenapa ia terjadi sebab basically kurang awareness. Kita ni kurang kesedaran bahawa budaya banding-membanding ni adalah sesuatu budaya yang sebenarnya tidak bagus kalau sekiranya ianya sesuatu yang negatif. Kita tahu orang letak benchmark tapi benchmark untuk sesuatu yang positif. Tetapi sebaliknya, jika kita letak benchmark untuk sesuatu yang negatif, maka ia jadi satu kurang awareness, orang kata, untuk kita mendidik anak-anak kita mengenai perkara tersebut. Yang kedua, sebenarnya mungkin parent mempunyai satu yang saya panggil sebagai masalah hati ataupun emosi. In which bila kita rasa sedih, bila kita rasa kecewa, secara tidak langsung kita akan mengeluarkan perkataan tersebut. Tengok dia. Tanpa kita sedar. Sebab apa? Sebab ia dikawal oleh kita punya minda para sedar kan. Kita punya emosi ni. Jadi basically kita sedih anak kita tak dapat masuk asrama kan. Jadi kita pun membeza-bezakan. Tengok dia dapat masuk asrama, kamu tak dapat masuk asrama. Jadi kat situ kita panggil dia sebagai penyakit emosi ataupun penyakit hati. Dan yang ketiganya sebab mindset kita sendiri. Mindset ataupun kita dah terbiasa. Mungkin kita tengok kawan-kawan kita kan dekat anak dia memang masuk situ. Jadi kita dah terbiasa mengeluarkan perkataan tersebut. Jadi mindset kita ada satu mindset, tak apalah benda ni it won't hurt my child pun. Aku mencakap je apa aku nak cakap. Kan? Sebab mulutnya laser kan orang kata kan. Zack sebagai seorang bapa pula macam mana? Saya new school lah. Dia macam ni. Bukan nak kata apa yang ayah dan mak saya buat kepada saya itu salah. Tapi kehidupan adalah sebuah proses. Dan dulu kita tak pernah sangka pun yang satu hari kita boleh pergi kerja tanpa ke office. Sekarang dah berlaku. Jadi banyak sangat benda dah berubah. Bagi saya, banding-membanding ni ada bagusnya juga. Tetapi at the end of the day, dia kembali kepada cara bagaimana kan, cara kita menyantuni akhlak kita. At the end of the day, benda yang paling utama sekali adalah cara kita menyampaikan sesuatu. Jadi bila saya dengan anak saya sekarang ni, anak saya masih kecil, umur 4 tahun, jadi tak ada apa yang saya nak banding-bandingkan. Cuma apa yang saya boleh kata, yang saya selalu pesan kepada isteri pun adalah begini: apa-apa dalam hidup, setiap orang ada jalan hidupnya masing-masing. Kita sebab itu, kita terutama sekali kita yang beragama Islam, kita sebab tu ada percaya kepada qada dan qadar. Kita kena trust the process.
Bila kita trust the process, kita akan terima apa sahaja dugaan yang diberi kepada kita. Sebab dalam setiap ujian ada hikmah, insya-Allah. Dan apa yang kita boleh ambil daripada hikmah itu akan menjadikan kita orang yang seperti mana kita ada sekarang. Dan kalau berbicara hal ini kepada saya 5 tahun lepas, jawapannya akan berbeza. Betul. Saya setuju. Saya faham. Tapi disebabkan proses yang saya lalui itu sampai ke sini, saya adalah orang yang selalu dibanding-bandingkan. Saya hos yang paling gemuk. Saya hos yang paling tak berapa nak kacak. Tapi saya tak kisah. Siapa kata saya tak kisah. Siapa cakap tu? Terang, saya tak kisah. Sebab apa? Saya percaya setiap orang, setiap insan dalam dunia ni, Tuhan dah letak dah rezeki dia dekat situ. Betul. Jadi siapakah kita untuk mempersoalkan kerja Tuhan? Zain, nak tahu tak? Okey, ini perkongsian daripada saya sikit lah. Pernah ada seorang adik lah datang pada saya. Badannya memang gempal. Lepas tu, bang, macam mana bang? Saya nak berlakon, saya suka nak berlakon. Tapi saya tak macam abang. Gini. Saya taklah kata saya ni apa pula. Dia tengok saya sadar sikit. Tapi saya kata dengan dia, dunia ni setiap orang yang ada tu, ada peranannya masing-masing. Betul. Macam yang okey gempal. Mungkin awak ada keistimewaan awak. Mungkin awak ada watak awak yang saya tak boleh bawa. Jadi awak kena percaya pada keistimewaan diri itu sebenarnya. Ini ada orang-orang yang kita perlu. Dia tidak membanding-banding, malah dia memberi jawapan yang positif. Luar biasa. Tapi betul. Jadi itu yang kita kena yakin. Betul. Baik anak, baik diri kita. Okey doktor, kita ada satu soalan daripada penonton kita di Facebook. Terima kasih kita ucapkan kepada Kantin. Wow, Kantin namanya. Assalamualaikum pengacara WHI dan doktor dan panel jemputan. Apa yang boleh dilakukan oleh anak-anak yang membesar dalam keadaan dibanding-bandingkan, yang mana keadaan itu menjadi seolah satu beban yang dibawa di kaki oleh anak tersebut sehingga dewasa, sampaikan dia menjadi seorang yang lack of confidence. Ini makna kan mak asyik, mungkin mak tu niat mungkin baik, kau ni gini, tapi sebenarnya itu satu tekanan daripada anak sampai dia membesar, dia tak ada motivasi, tak ada keyakinan pun nak hidup. Prevention is always better than cure. Sebenarnya. Apa preventionnya? Prevention langkah pertama, cure langkah kedua. Prevention ni sekiranya belum lagi berlaku dalam institusi keluarga tersebut, budaya banding membanding, makanya kita kena spread awareness. Kita kena bagi tahu mengenai budaya banding membanding ini bukanlah sesuatu yang sebenarnya baru, tetapi kita tidak boleh teruskan budaya tersebut kerana ia akan memberi impak negatif. Prevention. Cure adalah dari segi alert. Alert ni maknanya kita tahu kesan daripada budaya banding membanding tersebut. So sekarang ni ramai orang tak tahu kesannya apa tahu sebenarnya. Kesan budaya banding membanding ni dia boleh membawa kepada masalah emosi, tekanan perasaan. Anak lari rumah sebab apa? Sebab parent banding-bandingkan. Anak bunuh diri. Kerap sangat stres tu. Bunuh diri sebab dibanding-bandingkan. Ada kes bunuh diri disebabkan COVID kerana isteri membanding-bandingkan suami. Suami orang tu ada kerja lagi walaupun COVID. Tapi suami dia tak ada kerja. Ends up suami bunuh diri. Dia bukan sahaja orang kata dekat anak-anak. Dekat pasangan pun selalu dibanding-bandingkan. Especially kalau selepas berkahwin. Sorry to say, kalau kawan wanita selalu juga kadang-kadang di body shamingkan, dibanding-bandingkan kan selepas mempunyai anak kan. Jadi kenapa awak tak macam dia? Saya tengok dia tu dah anak 3, badan okey lagi, tapi awak anak 1 macam ni kan. Jadi alert. Jadi dekat sini menjawab kepada jawapan tersebut, sebenarnya kita kena alert lah kesan kepada banding-banding ni, dan kita kena jadi parent yang sentiasa orang kata peka dan prihatin. Kalaulah kita teruskan budaya ini dalam keluarga kita, kita nak tak anak kita lari dari rumah? Kita nak tak anak kita bunuh diri? Ataupun ends up menjadi seorang yang mempunyai mental image negatif yang akhirnya merosakkan diri mereka. Jadi anak-anak ni akan keluar sentiasa rasa diri tak bagus. Di kalangan kawan-kawan, di kalangan... Saya suka bila Dr. Azul, boleh saya tambah sikit? Saya suka bila Dr. Azul cakap benda itu. Sebab saya adalah orang itu. Saya orang yang pernah lari rumah. Saya cakap terang, eksklusif kat wanita hari ini. Saya pernah lari rumah disebabkan saya tekanan. Saya pernah rasa dibanding dengan depressed. adik-beradik ke? Ayah saya ni dia seorang bekas pegawai polis, so dia orang yang hebat, yang garang, dahsyat. Dia ada aim dalam kepala dia, anak sulung dia kena hebat dan sebagainya. Saya pula orang yang terlalu berseni, suka muzik, pergi studio, tak balik rumah kadang-kadang. So saya saya rasa ayah saya tidak berniat begitu, doktor. Tapi saya pada usia itu saya merasakan I'm not good enough. So di awal umur usia 15-16 tahun saya keluar, saya cari benda lain apa semua. Itu tindakan saya pada usia remaja. Saya tidak fikir panjang. Tapi sekarang bila saya berada di sini, satu benda saya boleh pesan kepada anda di luar sana, jika anda salah seorang mangsa yang selalu dibanding-bandingkan, anda kena ingat, kadang-kadang orang tu tidak berniat sebegitu, tapi caranya salah.
Orang yang buat itu matlamat tidak menghalalkan cara, tapi kepada anda yang kena perkara itu, anda jadikan itu sebagai satu motivasi, satu perkara yang menginspirasikan anda, di mana satu hari nanti anda akan buktikan kepada orang-orang di luar sana yang anda juga ada peluang untuk jadi orang yang hebat. Saya kira sebenarnya parenting pun dah berubah zaman dan cara. Jadi para ibu bapa juga perlu memperbaiki, perlu ada penambahbaikan di dalam mendidik anak-anak. Tapi mak ayah saya okey Mak ayah saya okey. Saya dengan ayah mana saya kena tunjuk ayah, tolong ayah, I love you so much. My mom and my dad, I love them so much. Diorang adalah sebab saya jadi orang yang ini sekarang. Ya, pastinya. Dan kita pun sebenarnya pastinya nak belajarlah mereka yang sentiasa dibanding-bandingkan ni macam mana nak berdepan dengan situasi macam ni dengan lebih baik. Tapi sebelum itulah kita nak dengar perkongsian rakan-rakan kita tentang banding-membanding ni. Kita dengarkan. Dari segi hubungan pula, itu adalah sebenarnya toksik. Bila kita bandingkan pasangan lain dengan pasangan kita. Sebab kita punya pasangan, kita kena fikir apa kemampuan dia. Macam pasangan orang lain, maybe dia mampu untuk bagi segala apa yang pasangan dia nak. Mungkin pasangan kita belum masanya lagi. Jadi kita kena faham pasangan kita dan tak perlulah kita banding-bandingkan. Itu adalah toksik. I je yang mak I suruh buat kerja rumah, suruh baju, lipat kain lah. Just because of I suka tolong dia. Tapi bila I suka tolong dia, doesn't mean that I yang kena selalu buat. So dia suka bandingkan I. So I selalu macam cakap, kenapa abang I tak payah buat, kenapa adik I tak payah buat, kenapa I je yang kena buat. So mak I cakap, kalau Umi tak tolong mama, apa lagi nak tolong mama. Dia keluarkan ayat paling sedih di dunia. So nak tak nak kita kena tolong. Tapi membanding ni saya rasa macam not fair lah. Kalau dalam keluarga antara siblings, kita akan timbulkan perasaan yang macam jealous atau tak best between siblings. Pada saya, kalau kita banding-membanding ni, kita akan membuatkan diri kita rasa macam depressed, macam kita tengok orang lain dapat satu benda tu kan. Kita macam, kenapa orang tu dapat macam tu ya? Tak dapat, orang draft kita elok, kita draft kita biasa. Jadi kita rasa macam sedih, makan diri. Tapi at the same time, ada positif dia juga. Bila kita tengok orang tu kehidupan dia berjaya, kita pun, diri sendiri kita pun, kita nak push ourselves to be at that level juga. Kita akan rasa diri kita, wake up every morning, kita nak kehidupan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Bagi saya, budaya banding-membanding ni berbahaya disebabkan macam kita tak akan dapat membuat semua benda yang kita tak dapat nak capai. Contohnya, ini boleh menjadikan satu toksik kepada diri sendiri kita. Benda ni boleh memakan diri kita. Jadi bagi saya lebih penting kita bersyukur dengan apa yang kita ada, dengan kerja-kerja ataupun nilai-nilai yang kita buat sekarang ini. Okey, kalau kita tengok kesan dia memang negatif lah kalau kita dibandingkan, kalau kita bandingkan orang lain, tak ada yang positifnya. Okey, tapi kalau mereka ni yang sentiasa dibanding-bandingkan, pastinya nak rasa tenang lah, tak naklah terlalu layan perasaan ni. Dan Muhammad Akmal pun ada kongsikan di Facebook WHI, dia kata nak tanya jugalah, kalau dibanding-bandingkan ni secara automatik fizikal dan juga emosi kita ni terganggu, teruk sangat-sangat, buat kerja lain pun tak boleh. Jadi macam mana kalau kita nak tanganinya? Take it positively, doktor. Senang. The answer is memaafkan. Yes. Memaafkan. Yes. Memaafkan yang pertama. Yang kedua, macam Farin dengan Zack cakap tadi, bersyukur. Memaafkan ni kadang-kadang sangat susah untuk kita buat. Tapi apa yang kita boleh lakukan sebelum kita tidur malam ni, kita cuba je cakap, saya maafkan Farin. Saya maafkan Farin. Saya maafkan Farin. Ucapkan berulang-ulang kali sampai kita tertidur. Bangun pagi, subconsciously kita akan memaafkan individu tersebut. Saya boleh cuba memaafkan. Sebab bila orang banding-bandingkan kita, kita akan rasa sakit hati. Apa salah Farin cakap macam ni dengan aku? Tak apa. Saya maafkan Farin. Cakap dalam hati kita perkara tersebut. Practice lah. Dia sebenarnya untuk kita mengubah kita punya kepercayaan ni, dia perlukan orang kata repetition. Jadi macam solat lah kan. Solat kita istiqomah setiap hari. Sama juga memaafkan. Tapi tak perlu setiap hari. Cuma malam ni sebelum tidur malam, kita cakap, saya maafkan
Zack, saya maafkan Zack, lepas tu sleep with that. Jadi insya-Allah kepada yang bertanya, kita akan maafkan. Sebab perkara ini pernah jadi dalam hidup saya. Bila dulu masa saya ke Amerika dulu, saya seorang ibu tunggal. Jadi saya tinggal di Amerika quite lama kan, tak nak balik Malaysia. Kerana budaya orang Malaysia ni selalu orang kata membanding-bandingkan. Jadi dia masa tu saya masih muda lah, baru umur 24 tahun dengan 25 tahun. Jadi kita at that time kita dah bercerai orang kata kan. Jadi orang Malaysia ni biasalah dia akan membanding-bandingkan. Kenapa orang lain berkahwin? Ada stigma tertentu. Awak dah bercerai, kenapa orang lain boleh balik Malaysia, awak tak boleh balik Malaysia? Macam-macam lah kan. Jadi saya rasa ianya lebih kepada budaya orang Malaysia. Sebab bila saya pergi US, mereka menerima kita seadanya. Jadi itu yang kita kena ubah, dan start dari situ sebenarnya saya banyak juga tak maafkan orang. Tapi lepas saya belajar bagaimana nak mengawal otak saya, mengubah hidup saya belajar perkara pertama adalah memaafkan. Nak cakap apa, cakaplah, saya maafkan. Saya kira ini juga satu mindset masyarakat yang kita perlu ubah lah. Kalau kita ada bezanya, macam katalah kita mengikut arus zaman yang berbeza sebenarnya. Sekarang pun dah lain. Okey, kita dah cerita pasal pasangan, pasal keluarga, pasal anak. Sekarang ni bagaimana pula dengan individu yang ada masalah dengan diri dia sendiri, Zack? Contoh kenapa saya kata macam tu saya tanya pada Zack pasal Zack banyak ada berurusan ataupun banyak menjadi seorang influencer. Jadi dah banyak tengok berbagai ragam dan sebagainya. Apa yang saya maksudkan dengan diri sendiri adalah apabila dia berseorangan, tak ada orang cakap dia, tak ada orang bandingkan dia, tapi dia bila tengok update daripada orang lain dan sebagainya, dia pula yang ada masalah dengan diri dia sendiri. Kenapa saya tak ada ni, saya tak ada tu. Itulah dia. Tahu perbualan ni kan, kalau kita panjang macam mana pun, dia akan berbalik kepada syukur, Tuan Farin. Dia akan balik kepada bersyukur dalam proses kehidupan kita kan. Okey, dia macam ni tau. At the end of the day, apa sahaja yang kita buat dalam kehidupan, kita cadanglah macam mana, kita planlah macam mana, kita kena ingat kan, benda yang di hujung tu kan, keizinan Allah tu. Kalaulah benda tu kita dapat, let's say, contoh sebagai contoh saya dah usaha sungguh-sungguh dah ni. Saya punya target tahun ni saya nak followers, contoh followers 1 juta. Tiba-tiba sampai hujung tahun lah baru dapat 300,000. Sekurang-kurangnya kita achieve 300,000. Di mana sebelum tu kita baru ada 20-30,000 tapi kita achieve. But still kita tak bersyukur 300,000 ni. Kita nak kat 1 juta. Sedangkan ramai orang di luar sana yang, how I wish I can get 300,000 followers. You know, all those kind of things. So at the end of the day, apa saja yang kita buat dalam kehidupan, kita kena ingat, aku ni dah bersyukur ke belum? Aku ni, sebab kadang-kadang mungkin Tuhan lebih tahu, Zack mereka ni tak boleh dapat 1 juta lagi ni. Sekarang ni belum fasa dia. Sebab kalau dia dapat 1 juta, dia ni mesti lupa diri ni. Aku bagi dia 300,000 dulu, tengok macam mana. Belum masa ni lagi. Tengok-tengok dapat 300,000 pun, dah mula belagak-belagak, popoyo sikit. Tuhan kata, aku dah tahu perangai kau. Belum sama lagi ramai daripada saya. So all those kind of things lah. Jadi untuk menjawab soalan tu dengan lebih tepat, dia melibatkan emosi manusia. Bila melibatkan emosi manusia ni bukan sesuatu benda yang mudah untuk kita sentuh. Macam saya nak ubah hati Hawa dalam masa 1 hari, tidak akan jadi. Empire tidak terbina dalam masa 1 malam. Jadi konsep itu apabila dalam sosial media, kita akan anxiety bila kita tidak kenal diri sendiri. Tak tenang pun. Dan saya rasa kita semua setuju sekarang ni, pucuk pangkal dia untuk rasa bersyukur tu. Bersyukur saja. Tapi bukan mudah tau. Ada hari kita okey, ada hari kita tertekan. Jadi macam mana nak sentiasa pupuk rasa tu, Doktor? Itu get back kepada menjawab soalan Farin juga. Sebenarnya setiap daripada kita ada self-sabotage dengan konflik diri. Self-sabotage dan konflik diri ni lah yang selalu menggagalkan kita. The moment kita nak bersyukur, the moment kita nak kata macam, Hawa ni cantik, tapi aku keluar perkataan macam tu kan. Bersyukur kita tu orang kata dihalang oleh kita punya konflik diri ataupun self-sabotage kita. Self-sabotage ni berkait dengan emosi yang Zack cakap tadi. Emosi ni dibentuk masa kita masih kecil lagi. Pada usia 0 hingga 7 tahun, kepercayaan emosi kita semua dah dibentuk. Jadi sebab itulah susah untuk kita bersyukur dan mengawal emosi kita. Tapi ada caranya. Kalau kita istiqomah, insya-Allah mengikut kajian yang dilakukan di University of Harvard, untuk ubah habit kita, emosi kita perlukan istiqomah 21 hari. Maknanya setiap hari selama 21 hari ucapkan pada diri kita, saya bersyukur, saya bersyukur. Bangun pagi bersyukur, tengah hari bersyukur, tengok matahari panas, bukannya panaslah, tapi instead of that, cantiknya kurniaan Tuhan ni. Kan bersyukur. Makan nasi sambal pedas, instead of pedas lah, alhamdulillah, at least ada nasi. Dekat Syria tak ada nasi. Pedas tu pedas lah. Bedesing tu bedesing lah. Syukur lah. Zack kan, okey, jujur Zack boleh kongsikan benda yang Zack buat lah. Sebagai contoh, kawan-kawan Zack, Haziq Husni, orang yang hebat, luar biasa.
Muaz luar biasa. Dan mereka-mereka ni contoh Zack dekat Borak Kopi Tiam, mereka-mereka ni buat muzik lah, buat melodi dan sebagainya. Zack buat Borak Kopi Tiam. So apa yang Zack buat? Kalau nak ikut logik akal, uish, apa kawan-kawan aku ni semua dapat show best kot. Aku tak ada peluang ke? Apa yang saya buat? Saya raikan mereka. Saya raikan mereka, congratulations guys, bla bla. Saya post dekat Instagram, raikan dan sebagainya, kita doa. Sebab kita nak bagi energi yang baik. Untuk kita dapat energi yang baik, kita kena bagi energi yang baik dulu. Kemudian all this positive energy akan datang balik kepada kita. Jangan pula ada macam tu pula kalau dah kata bersyukur tu satu hal, tapi janganlah dengki dan sebagainya. Betul. Taklah, tu yang kita twist tu jadi positif tu. Okey, baik, di penghujung perbincangan kita mungkin sedikit kata-kata daripada doktor kepada semua di luar sana, tak kira lah mana apa juga lapisan umur, individu, ibu bapa, anak-anak dan sebagainya, apa pesanan untuk mereka tentang budaya ini, dan kalau boleh kita tamatkanlah. Sebenarnya budaya banding-banding ni sebenarnya dia perlu kita berhentikan melalui kesyukuran tadi. Ingat, kesyukuran menarik lebih banyak kesyukuran, rungutan menarik lebih banyak rungutan dalam hidup. Jadi pilihan anda yang mana? Terserah. Okay. Cantik, short and sweet. Keren banget ni. Dan kalau kita tengok Zack pula sekarang ni macam cukup bahagia, cukup gembira sekali, dan dia boleh share lah dekat penonton-penonton, peminat Zack juga, macam mana Zack overcome segala yang telah berlaku sebelum ni. Baik, kehidupan adalah satu proses. Apa-apa yang berlaku telah ditetapkan kodak dan kadar. Waktu kita berada di Lum Mahfuz, Tuhan dah tunjukkan ini rezeki dia, ini rezeki dia, ini rezeki dia. Enjoy the process, selalu buat baik dengan orang, energi, teruskan menjadi orang yang luar biasa. Kerana apa? Satu hari nanti, jika anda berbuat baik pada orang, anda akan terkejut siapa akan hadir semula dalam hidup anda dan buat kebaikan kepada anda. Cantik. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Zack Merican dan juga Dr. Azuraida kerana bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Jadi kiranya saya harap perbincangan cukup bermanfaat untuk kita semua, dan banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan para penonton. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Lebih fokus dan lebih berkredibiliti. Diskusi menyeluruh, merangkumi segala aspek. Analisis yang lebih terperinci, membincangkan isu berkaitan rakyat. Segalanya jelas, penting dan relevan. Kami bincang berita benar. Dan kami bawakan perbualan penuh informasi dengan lebih mendalam. Kami bersedia dan cakna dengan berita terkini. Fokus Pagi bersama Ari Iskandar dan Hawa Rizwana. Bulletin FM. Info terkini dan muzik sepanjang zaman. Okey, sebenarnya secara jujurnya para penonton, saya sekarang ni duduk di sebelah Hawa. Saya rasa macam agak keliru sikit. Saya sekarang ni sama ada berada di studio WHI ataupun di konti Bulletin FM kerana Hawa membawa rakan-rakannya. Kita bawa gang hari ini, sebab tu Fahrin keliru sikit. Kita ada Izwan Azir Saleh dan juga Ali Iskandar, penyampai radio di Bulletin FM. Terima kasih datang sini hari ini. Okey, tapi sebelum saya nak bertanya lebih lanjut ni, sebenarnya awak bertiga sekarang bekerja sekali di waktu pagi Okey, pagi. Okey. Cuma kali terakhir saya bersama dengan Izwan wanita ni, ketika tu anda bersama dengan Muaz dan tugas waktu petang. Mungkin kita nak tanyakan juga pengalaman, perasaan bekerja di waktu pagi bersama dengan pasangan ini. Bangun pagi pukul 4.30 Rin, and kena macam dunia tengah sepi ketika itu untuk kita memandu pergi pejabat memang suatu yang tak best lah. Tetapi ia kemudian mendapat motivasi dan dorongan apabila kita tahu dan kita dengar suara pendengar-pendengar yang suka kepada topik-topik yang kita bawakan, yang bukan saja current atau isu semasa, tapi juga isu-isu sosial yang trendy, yang sedang diperkatakan oleh orang ramai kan. Kita mendapat input daripada mereka, itu menjadikan 4.30 bangun pagi itu berbaloi sebab kita mendengar suara di akar umbi. Suara hati rakyat. Sebab sebenarnya Izwan di slot petang dengan Muaz kan, untuk diskusi harian Izwan dan juga Muaz. Kau tahu Tahu. Kita kat Badin. Ya. Jadi Hawa nak tanyakan soalan ke tahu saya tanya pada kita. Okey, teruskan ke soalan seterusnya. Okey, dan juga tentang usahawan Bulletin. Tentang usahawan Bulletin FM sebenarnya baru saja berlangsung, baru saja selesai, dan kita pun dah ada seorang juara. Silakan Ali. Okey, saya ingin cerita. Sebenarnya dia boleh cerita. Tak dengar suara Ali Iskandar lagi. Okey, ini adalah satu kempen untuk menggalakkan golongan usahawan mengetengahkan idea bisnes masing-masing kan. Kalau idea tu bagus, mereka akan pendengarkan kepada juri kita, kemudian diberi imbuhan keseluruhan sebanyak RM150,000. Yang bestnya RM25,000 cash tu, tunai tu. Dan kita dah pemenang dah, Azra. Bisnes dia Premix Cake. Premix Cake.
Mesti jadi kek. Mesti jadi kek. Dia buat brownies coklat itulah Fadil. Dia kadang-kadang bisnes tu idea tu menarik. Tapi masa pembentangan tu dia kena pandai lah. Kena pandai persembahkan, meyakinkan. Jadi sebab ini musim yang ketiga. Jadi mereka dah belajar banyak daripada musim-musim yang terdahulu. Jadi pembentangan kali ini nampak macam ada kelainan sikit lah. Tapi cukup menarik kerana difahamkan lebih daripada 100 orang yang menyertai dan kemudian mereka membentangkan seperti mana kita saksikan secara live di hadapan juri kita dan sebagai juara. Tapi saya kira inisiatif untuk melahirkan usahawan-usahawan hebat ni tidak terhenti setakat itu. Kabarnya Izwan ada pula tentang masterclass ni. Betul. Masterclass Bulletin FM. Apa cerita ni? Ini suatu yang menarik kerana kami juga tawarkan ilmu perniagaan. Ramai daripada kita sekarang Farin dan Hawa dan mereka nak join ataupun menyertai atau melangkah masuk ke dunia perniagaan tetapi tak tahu asasnya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Jadi kami adakan webinar percuma Masterclass Bulletin FM setiap seminggu sekali pada hari Jumaat atau hari Khamis selama 1 jam. Kami bawakan tokoh-tokoh ataupun mereka yang bermula dari sekecil-kecil perniagaan sekarang sudah memiliki puluhan cawangan mungkin dan mereka kongsikan tips turun naik mereka di dalam perniagaan, apa yang harus dibuat, apa yang harus dielakkan dan mereka yang menyertai masterclass ini boleh berinteraksi dengan panel. Mereka boleh tanyakan soalan, macam mana saya nak utilize Instagram saya, macam mana saya nak tarik follower saya nak buat kempen tu macam mana, waktu apa puncak orang selalu tengok Instagram, Twitter dan sebagainya. Mereka dapat semua itu secara percuma dalam masterclass Bulletin FM dan pada keesokan atau pada minggu hadapannya kami tawarkan pula RM200 kepada mereka yang telefon kita dan berjaya menjawab soalan mudah tentang sesi masterclass. Okey, dan ia akan pada 25 Mac jam 11 pagi dan percuma. Biasa kalau sebut masterclass ni orang kena bayar tau. Kali dengan Bulletin FM percuma. Nanti kita ada panel-panel hebat seperti Encik Ahmad Azhari, pengasas dan CEO Sugar Bomb dan juga Puan Haifa Amira, pengasas Super Cube International. Orang-orang hebat dari semasa ke semasa. Dan Hawa akan jadi dan Hawa hari Jumaat nanti jangan lupa dekat Facebook Live Bulletin FM sama-samalah dengan panel-panel yang cukup hebat ni kita belajar macam mana nak buka perniagaan ataupun nak buatkan perniagaan tu lagi mantap lagi. Okey, itu tentang usaha Bulletin FM dan juga masterclass. Bulan puasa tak lama lagi dah, 2 April nanti ya. Kabarnya ada booster Ramadan pula bersama dengan Bulletin FM ni. Ya, ini macam satu sesi live juga bersama dengan tokoh agama kita yang tidak asing lagi, Ustaz Rozi Rejab. Dia akan buat ilmu berkaitan dengan Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran dan diadakan secara live di Facebook dan juga di Audio Plus. Kita ada aplikasi Audio Plus ni yang pendengar bukan hanya boleh chatting, ada waktu solat, ada macam-macam features lah. Dan misal kata ada kesempatan pada setiap hari Rabu, 1 tengah hari, boleh dengarkan booster Ramadan ni bersama Ustaz Rozi Rejab. Untuk Ramadan. Jadi Rin, nampak tak Bulletin FM ni kita bukan radio cakap kosong, cakap suka-suka, cakap sendiri. Kita isi dengan pelbagai bentuk ilmiah yang sesuai untuk semua golongan. Ramadan kita imarahkan. Dalam kehidupan semua orang nak memajukan diri, kami buka jalan kepada mereka yang nak ada perniagaan. Kami bantu dalam usahawan Bulletin FM. Kalau mereka tak berjaya masuk dalam program tu kita bagi webinar percuma Masterclass Bulletin FM. Jadi ini memang saya kira satu trend radio baru untuk kita bukan sahaja hiburan tetapi kita mendidik masyarakat untuk membina kehidupan yang lebih. Itulah keunikan kelainan Bulletin FM yang secara holistiknya bersama dengan para pendengar. Okey, baik. Secara ringkasnya kalau ni anda bertiga bagaimana cara nak mendengar Bulletin FM ni? Okey, tadi saya sebut tentang aplikasi Audio Plus ni kan. Audio Plus dah. Kita biasa sekarang ni dengar radio yang guna tuning FM tu di dalam kereta lah kan. Kalau anda guna Audio Plus, aplikasi ni muat turun di Google Play Store ataupun di App Store. Anda Bluetooth saja ke kereta, keluar dari kereta pun anda boleh terus mendengar. Terus sambung je. Guna peranti. Jadi sepanjang masa, tak payah tutup pun tak apa. Jadi boleh dengarkan dan kemudian boleh live chat dengan kita. Macam topik Fokus Pagi yang kita bincangkan kan. Anda boleh juga berinteraksi dengan kami di Fokus Pagi. Betul tak Hawa? Betul-betul. Lagi satu ada juga laman web bulletinfm.audio. Dan sebut pasal bulletinfm.audio dekat anda yang mungkin peniaga ataupun akan berniaga di Bazar Ramadan nanti, boleh kongsikan perniagaan anda di laman web bulletinfm.audio. Nanti kita akan pilih yang mana yang menarik, yang mana yang sesuai dan akan diwar-warkan di segmen diskusi harian bersama Muaz dan juga Izwan bulan Ramadan nanti. Baik, terima kasih sekali lagi kepada... Tapi kita nak kena tanya juga Farid terutamanya. Preset Bulletin FM dalam kereta nombor berapa? Allahu Akbar.
Okey, saya dengar Bulletin FM dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penyampaian Bulletin FM bertiga di sini, tapi saya pinjam hawa untuk hari ini, untuk kali ini, dan pastikan anda follow juga media sosial mereka. Baik, terima kasih kepada mereka dan juga kepada Bulletin FM. Pastikan anda penonton-penonton wanita hari ini teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini, kita harap anda terus cergas mengikuti kami dan terima kasih banyak-banyaklah kalau di Facebook Live WHI begitu aktif sekali banyak komen, terima kasih perkongsian kan tentang budaya banding-membanding ni. Kalau boleh cukup-cukup lah. Apa pun seronok nampak kawan-kawan datang di Bulletin FM. Okey, baik, kita nak berkongsi sedikit statistik terkini COVID-19 di negara kita untuk pastikan kita terus prihatin dan peka dengan informasi terkini. Ini dia kes baru 21,483. Seperti mana biasa, kita tak pernah jemu-jemu mengingatkan untuk terus menjaga diri, sentiasa tidak mementingkan diri sendiri dan buat ujian kendiri sekerap yang mungkin. Ya, betul tu. Pastikan beli sekerap mungkin. Dah ada rasa gatal-gatal tekak tu, segera lakukan ujian kendiri. Okey, dan pastinya kalau kita dah ada simptom tu, jadilah seorang yang bertanggungjawab kan, seperti yang Fahrin katakan tadi tu. Dan perkongsian antara dia di Facebook WHI juga, ada yang kata ialah budaya banding-membanding ni sentiasa ada, dan dia sendiri pun ada anak syurga ya. Betul. Anak yang istimewa. Apapun jangan bandingkan, sentiasa ada rasa syukur tu. Baik, itu adalah perkongsian daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Terima kasih Puan Ruby, dan mungkin berbagi masa saya juga nak ingatkan, sebenarnya ini juga adalah daripada didikan ibu bapa, terutamanya bila anak-anak ke sekolah sebenarnya. Okey, baik, ini dia daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Betul, jangan bandingkan dengan orang lain. Contoh macam saya, walaupun ada anak syurga, alhamdulillah, syukur. Dan tak kurang juga anak-anak dah kembali ke sekolah ni, ada kabarnya juga membanding-bandingkan beg sekolah mahal, beg sekolah murah. Ada juga. Mak ayah tolong pesan pada anak-anak, jangan buat macam tu. Ajar masing-masing untuk rasa bersyukur dan tidak sombong, tidak meninggi diri, sentiasa merendah diri. Okey, tapi perkongsian tadi juga berbicara mengenai walaupun ada anak syurga, alhamdulillah, syukur. Jadi benar, itu juga ada mungkin kesinambungannya dengan topik kita pada hari esok. Bukan anak syurga ni ada macam-macam, dan antaranya mereka yang ada anak yang mengalami sindrom Down sebenarnya. Itu yang esok kita nak bincangkan, Hawa. Ya, sebenarnya juga pada 21 Mac lalu, hari Isnin, kita menyambut Hari Sindrom Down Sedunia. Dan untuk sokongan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak sindrom Down, dan kita ni sebagai masyarakat, apa yang perlu kita tahu, sokongan macam mana yang boleh kita berikan kepada ibu bapa ini. Ingat, bila kita kata anak syurga, anak istimewa, ternyata mereka anak syurga, mereka anak istimewa, dan kita akan kupas pada hari esok. Jadi kembali bersama kami jam 12 tengah hari hanya di Wanita Hari Ini. Kami tinggalkan anda sini. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,